Baik, dalam jam ini kita akan membincangkan mengenai isu politik pilihan raya negeri Melaka. Semalam mesyuarat khas MKT UMNO memutuskan untuk meneruskan persefahaman dengan PAS dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN Melaka. Ia adalah untuk mengelakkan pertembungan sesama sendiri dan pada masa sama mengekalkan penggunaan lambang parti masing-masing ketika pilihan raya. Dan 2 hari yang lalu, Pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, Bersatu, PAS dan Gerakan sepakat untuk bertanding pada pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang menggunakan lambang PN. Dan banyak persoalan timbul sebenarnya. Adakah ini bermakna ada pertembungan 3 penjuru dan pastinya pendirian PAS sendiri? Dan untuk itu kita akan bersama dengan Muhammad Hissamuddin Bakar, Pengarah Eksekutif Ilham Center bersama dengan kita untuk bincangkan mengenai perkara ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam. Baik, kalau kita lihat, Barisan Nasional dan Perikatan Nasional secara jelas tidak mahu jalankan kerjasama. Namun, kedua-dua pakatan ini masih menerima PAS untuk jalinkan kerjasama. Timbul persoalan, PAS ini akan berpihak ke sebelah mana? Ya, buat masa ini bagi saya keputusan MKT UMNO semalam ini seakan-akan memberikan bayangan bahawa memberikan kata dua kepada PAS, iaitu PAS sekiranya mereka mengikut seperti mana konsep muafakat nasional bersama dengan UMNO, PAS harus menggunakan logo sendiri dalam pilihan raya kali ini. Tetapi sebaliknya, jika kita lihat sebaliknya PAS menggunakan logo Perikatan Nasional, sudah tentu perkara ini akan melibatkan pertembungan 3 penjuru. Itu unjuran yang kita lihat hampir berlaku dalam PRN kali ini, Afizi. Dan kalau kita lihat susulan dengan situasi ini, adakah bakal ada pertembungan 3 penjuru di setiap kerusi DUN Melaka ini? BN, PH dan juga PN. Ya, kami membayangkan situasi itu tidak dapat dielakkan lagi. Tetapi sekiranya berlaku lagi muafakat di antara UMNO dan juga PAS, kemungkinan kursi yang ditandingi oleh PAS itu UMNO akan memberikan laluan. Tetapi situasi itu sangat sukar berlaku kerana persiapan Barisan Nasional iaitu akan menghadapi pilihan raya kali ini dengan kekuatan sepenuhnya. Politik mereka dengan 28 DUN akan ditandingi sepenuhnya untuk membentuk kerajaan negeri di sana. Dan kalau kita lihat kepada PRU 14 lalu, Barisan Nasional begitu kukuh di Melaka, mendapat banyak juga kerusi yang dibenanginya. Namun Pakatan Harapan ataupun Pakatan Perikatan Nasional ini, jika dilihat parti-parti komponennya bersatu hanya menang 1 kerusi. PAS tiada kerusi menang. Adakah PN ini boleh bersaing bersama dengan BN ini? Jika mengikut data yang lepas, sebenarnya terdapat sedikit perbezaan ataupun perubahan yang ketara. Yang bagi kami di peringkat Ilham Center ini menganggap bahawa data itu tidak lagi boleh digunakan pakai dalam PRN kali ini. Kerana pertama sekali ialah selepas langkah syaratan, kedudukan Bersatu tidak lagi bersama dengan Pakatan Harapan dan undi yang diperolehi oleh Bersatu pada PRU 14 lalu adalah atas faktor mereka dalam komposisi Pakatan Harapan. Tetapi selepas parti berkenaan itu keluar daripada Pakatan Harapan, jadi undi yang diperoleh Bersatu itu tidak boleh dimasukkan ataupun digabungkan sekali dengan undi PAS untuk melengkapkan itu adalah undi yang diperoleh oleh Perikatan Nasional. Jadi dengan keadaan itu sebenarnya yang kita boleh tafsirkan di sini, undi asas untuk Perikatan Nasional itu ialah boleh disukat kepada undi yang dimiliki oleh parti PAS iaitu sebanyak 11% undi popular yang diperolehi oleh parti berkenaan dalam PRN kali ini, mungkin tambahan sedikit sokongan daripada sokongan kepada Bersatu. Pokok pangkalnya pertemuan kali ini menyaksikan 3 koalisi politik yang besar ini, iaitu Barisan Nasional akan bertemu dengan Pakatan Harapan dan akan dicabar juga dengan Perikatan Nasional. Ini yang menarik dalam pilihan raya kali ini. Dan kita lihat, kita mahu lihat sebenarnya siapa untung siapa yang rugi susulan dengan pertembungan antara BN dan juga PN ini. Adakah PH akan dapat manfaat daripada pertembungan 2 pakatan ini? Tidak semudah itu, Hafizi, kerana kenapa saya berkatakan begitu? Kerana undi Pakatan Harapan ini pada PRU 14 yang lalu adalah bergantung kepada 3 segmen yang ketara. Iaitu pertama sekali ialah peratusan keluar mengundi yang tinggi, iaitu melepasi 88% kadar peratusan keluar mengundi. Yang kedua ialah undian daripada blok pengundi bukan Melayu kepada Pakatan Harapan juga tinggi. Dan yang ketiga ialah undi pengundi luar dan pengundi muda itu seakan-akan memberikan sokongan kepada Pakatan Harapan.
Tetapi sekiranya diukur kepada unjuran yang dibuat oleh SPR, iaitu dengan 70% kadar peratusan keluar mengundi yang disasarkan oleh SPR, kami membayangkan mungkin peratusan keluar mengundi dengan mood yang berlaku di Melaka sekarang ini sukar untuk mencapai 88% yang dicapai dalam PRU 14 yang lalu. Sekiranya situasi peratusan keluar mengundi rendah, perkara ini akan memberikan kesan kepada Pakatan Harapan untuk mengekalkan track record seperti mana yang dicapai dalam PRU 14 yang lalu. Namun di sini kita boleh lihat sekiranya peratusan kadar mengundi yang rendah, maka pertembungan tiga penjuru itu ialah rebutan kepada pengundi Melayu. Bagaimana undi Melayu akan memilih parti Melayu mana yang mereka lebih selesa untuk diangkat sebagai pemerintah di Kerajaan Negeri Melaka.